Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Yang dirahmati Allah, Ustaz pengerusi majlis, pengerusi surau yang penuh barakah ini, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, khususnya kepada para ustaz, para ustazah, kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini, dapat kita sulamkan malam ini dengan sedikit majlis ilmu, dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, tajuk kita pada malam ini Al-Aqsa masih berdarah. So di manakah kita Melayu? Jadi saya nak cerita sikit pada mukadimah dia tu mengenai orang Melayu, tanah dan bumi Melayu. Nanti ujung kita dapat relate, maknanya dengan ke Palestin sana dan ke bumi Al-Aqsa sana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini, bumi ini, dan kemudian Allah jadikan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Okay. Bila tarikh Nabi Adam turun, tak ada siapa yang dapat menjawab dia. Tapi kurang lebih mengikut ahli sirah, kurang lebih 8,000 tahun sebelum Masihi. Mungkin sebelum tu pun ada, mungkin sebelum tu pun sikit, ataupun kurang daripada tu pun sikit. Berdasarkan beberapa perkara, termasuk penempatan manusia tertua di dunia adalah di Jericho. Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Maknanya bandar paling rendah di muka bumi dan paling tua di muka bumi. Tuan-tuan research sekejap lagi. Jangan sekarang tengah ceramah. Sekejap lagi. The lowest and the oldest and the lowest city in the world adalah Jericho. Jericho ni bandar yang paling tua dan paling rendah di muka bumi. Kenapa paling rendah di muka bumi? Dia tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan kaum Nabi Lut, terbalikkan kepada henyak muka bumi itu. Jadi kawasan itu maknanya memang rendah, serendah 420 meter daripada paras laut. Itu paling rendah di muka bumi. So kalau kita turun tu macam kita sedang diving 420 meter daripada paras laut. Jadi maknanya paling rendah di muka bumi. Tuan-tuan sekalian, antara yang paling menarik juga, saya baru balik daripada Iraq, maknanya pergi ke sana, lawatan, buat kajian, sambil melihat. Ni malam esok pun akan terbang lagi pergi ke Iraq untuk sambungan kepada lawatan sana. Jadi dekat Iraq ni bandar lama. Lama-lama pun dia kerajaan Mesopotamia. Kerajaan Mesopotamia ni lebih kurang dalam 4,000 tahun sebelum Masihi lah. 4,000 tahun sebelum Masihi, lebih kurang 4,000-3,000 tahun sebelum Masihi. Dekat sana saya tengok satu bangunan yang agak zaman tu lah, orang Mesopotamia, tuan-tuan sekalian. Saya agak kagum jugalah, macam mana dia boleh buat bangunan yang macam luar biasa. Zaman itu macam orang pakai kayu lagi lah, pakai boot, pakai jerami lagi, tapi bangunan batu tu lah. Dipanggil zigurat ataupun zakorah, tempat dia memuja Tuhan terdahulu. Dia memuja Tuhan dia memang pelik, tuan-tuan sekalian. Nanti search juga, jangan sekarang, sekejap lagi. Zigurat Ur ni tempat Nabi Ibrahim kena bakar. Kalau Iraq tu ada bandar Ur ni tempat Nabi Ibrahim dibakar sebelum Nabi Ibrahim pergi ke belah atas, di Ur. Jadi saya pun kagum, saya tengok situ, saya jumpa dengan beberapa pensyarah profesor sana. Saya kata, saya hebat betul lah, macam mana dia boleh buat? Apa kata Prof tu meninggalkan satu soalan pada saya. Dia kata, kami di sini ada bangunan, kau pun kagum dengan bangunan, tapi orang tak jumpa. Tempat kamu bangunan tak ada, tapi orang ada. Kita kan jumpa Perak Man di Perak,
11,000 tahun. Baru-baru ni jumpa satu lagi jenazah dekat Gua Musang. Lebih kurang 14,000 tahun. Kan? Sana bangunan ada, orang tak ada. Jericho 10,000 tahun sebelum, maknanya 10,000 tahun, maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Search, kita akan jumpa the oldest city in the world. Dia iktiraf. Gali, orang tak ada. Sini bangunan tak ada, orang jumpa. Tuan-tuan boleh tak profesor depan saya bagi jawapan kenapa? Sebab saya tak ada jawapan lagi. Tapi membuktikan adanya hubungan di antara tanah sana dengan tanah sini. Tuan-tuan petikaikanlah, tak kisah, tak kisah pun. Tapi maknanya orang ada di sini tau. Perak Men, maknanya dan di sana tu bumi para anbiya, bangunan ada, tapi orang tak ada. Iraq, bangunan ada, orang tak ada. Piramid Mesir, baru. Piramid Khufu 2,500 tahun sebelum Masihi, baru. Ni kita cerita 8,000 tahun sebelum Masihi tau. Piramid baru di zaman Mesopotamia. Lepas Nabi Adam AS, lebih kurang dalam maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Kemudian zaman Nabi Nuh, maknanya dunia ni di reset balik. Waktu tu zaman Nabi Nuh tak ada catatan mengenai manusia. Zaman itu dipanggil Ubaid period. Kejap lagi search Google, apa tu Ubaid period. Saya bukan suruh belajar dekat Google sebagai knowledge review. Mana at least kita tambahkan pengetahuan, nanti nak tahu lagi. Jadi saya sebut istilah-istilah ni, tuan-tuan boleh search ni. Maknanya Ubaid period. Lepas Ubaid period, barulah timbul Mesopotamia dan juga Mesir lama. Dua tu. Itu ada catatan mengenai manusia. Sebelum tu catatan kita hilang. Sebab tu piramid dia ada catatan mengenai orang-orang terdahulu. Dekat Mesopotamia dia ada nama satu raja nama Gilgamesh. Gilgamesh ni dia ada Epic of Gilgamesh. Dia ada catatan orang terdahulu, pernah berlaku banjir besar, dia ada catatan orang terdahulu. Dekat piramid dia ada gambar kapal terbang. Tuan-tuan nanti search aeroplane inside pyramid. Ada gambar helikopter, ada gambar adakah untuk akan datang ataupun cerita-cerita orang terdahulu yang sebelum dia. Ini benda misteri alam yang kita boleh jadikan bahan berfikir. Kenapa belum benda tu ada? Orang ada di sini, tapi bangunan dekat sana. Tak kisahlah mungkin tak jumpa lagi orang kat sana, tapi tak boleh nafikan tanah Nusantara kita ni hubungannya dengan tanah-tanah sebelah sana. Sebab orang ada. Orang ada. Bangunan tak ada. Sana bangunan ada, orang tak ada. Macam mana tuan-tuan sekalian? Macam mana boleh dekat sini? Itu zaman Nabi Adam AS. Kalaulah Jericho tu 10,000 tahun sebelum Masihi, 8,000 tahun sebelum Masihi, Jericho the oldest city in the world, mana bangunan ada di sana, runtuhan-runtuhan ada di sana, dan orang ada di sini, kita tak boleh nafikan hubungan tu ada. Sebelum ini belum cerita pasal Melayu ke apa semua. Sebab dulu tak ada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ni dinisbahkan antaranya daripada keturunan. Katakan satu orang tu nama keturunan dia atau keturunan Said mula kan. Keturunan Rasulullah, ada satu tokoh yang bagus, Al-Atas, jadi nama Al-Atas macam tu. Ada kadang-kadang sebab perangai dia. Contoh orang Arab ni Araba, pindah, orang panggil orang Arab. Ada diistilahkan sebagai keturunan contoh Bani Israel. Israel ni kepada Nabi Ayub, Nabi Yaqub AS. Yaqub tu nama lain dia adalah Israel. Yaqub alias Israel, Bani Israel. Ada yang digelar bangsa itu dengan nama tempat. China contohnya. Mana dapat China? Daripada nama tempat. Indus, India, daripada lembah Indus. Kalau kita search kajian orang Melayu, mana dapat nama Melayu tu? Daripada Himalaya. Dan sebab itu antara pandangan. Tuan-tuan boleh baca, knowledge review banyakkan. Bila banyak baca, barulah tahun depan saya datang lagi sedap saya ceramah. Jadi ada basic kan. Orang yang petikai ni dia tak ada basic. Sebab itu dalam hadis, maknanya dalam kata-kata hikmah Arab pun disebut al-mar'u adu bima jahilah. Orang dia akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Kalau dia ada sifat sombong, dia akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Merepeklah, mengarutlah. Padahal dia tak pernah dengar. Kan? Okey. Jadi hubungan Nusantara kita dengan tanah-tanah belah Arab tak dinafikan. Orang ada, bangunan tak ada. Macam mana hubungan tu, tuan-tuan tolong cari. Nanti setahun lagi saya datang, kita bincang lagi kan. Okey.
Jadi maknanya zaman Nabi Adam AS. Tuan-tuan sekalian, seterusnya, siapa yang pernah menulis mengenai tanah Melayu kita ini? Satu orang Greek bernama Ptolemy. Okay? 8,000 tahun sebelum 8,000 tahun sebelum Masihi, zaman Nabi Adam. Kan? Kemudian sebelum tu 8,000 tahun sebelum Masihi, zaman Nabi Adam. Lepas tu saya suka namakan manusia ni kena reset balik. Kan? Maknanya reset balik. Zaman Nabi Nuh, maknanya banjir besar, tinggal 80 orang saja mengikut sebagai riwayat. 80 orang tu dah jadi kita-kita semua ni balik. Lepas tu dipanggil Ubaid period. Ubaid period kita tak tahu lagi. Kemudian Mesopotamia. Di situ ada seorang nabi namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni lebih kurang 1800 ke 2000 tahun sebelum Masihi. Kan? 1800 tahun ke 2000 tahun sebelum Masihi. Orang-orang etis mempetikai geng-geng agama ni merepek, kata dia. Konon-konon Nabi Ibrahim tu wujud. Mana bukti Nabi Ibrahim wujud? Itu kata geng-geng etis, orang tak percaya agama. Tapi agama langit ni mana agama wahyu, Kristian ke, Yahudi ke, Islam ke, percaya wujudnya Nabi Ibrahim AS. Kan? Kemudian dia kata kalau Nabi Ibrahim lawan Namrud, siapa raja, kalau hebat sangat Namrud, raja paralel tu siapa nama dia? Kan? Ada yang kata Gilgamesh tu lah Namrud. Kan? Ada yang kata berbagai-bagai pandangan lah. Tuan-tuan nanti search siapa tu Gilgamesh. Kan? Tulis je, janji bunyi je. Kan? Nanti bos je. Dia punya nama, cara tulis secara rasmi dia adalah Gilgamesh, tapi mana tulis je, janji bunyi. Nanti search. Siapa tu Gilgamesh. Jadi Nabi Ibrahim AS lahir di Ur. Dia tak percaya kepada orang yang menyembah patung. Akhirnya berlawan dan bertentangan dengan satu orang bernama Namrud. Kena bakar dia. Kan? Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, api itu jadi sejuk. Kan? Maknanya Nabi Ibrahim tidak tersentuh di api. Kemudian keluar lepas 40 hari ikut sebagian sirah dengan selamat. Kan? Allah sebut kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi kamu sejuk bagi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim daripada Ur. Ur ni bahagian paling selatan dekat Mesopotamia. Dia ada Ur, dia ada Babylon, dia ada Assyria belah atas. Nabi Ibrahim pun naik atas meninggalkan Ur, lalu Babylon, lalu atas Assyria, nak pergi ke tamadun yang kedua besar adalah Mesir Lama. Kan? Di tengah-tengah antara Mesopotamia dengan Mesir itulah Jerusalem. Jerusalem. Jadi sekitar situ berkahwin dengan satu orang perempuan dipanggil nama Siti Sarah. Kemudian dia berulang daripada Jerusalem pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir sebab Mesir kerajaan besar. Dia tak balik Mesopotamia dah. Dia pergi ke Mesir. Berulang ke Mesir, kahwin dengan satu orang perempuan lagi bernama Hajar. Hajar ni orang Mesir. Hajar Masriyah. Orang Mesir dia agak bangga sebab ada dua orang perempuan yang menjadi isteri kepada dua orang Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar. Satu lagi isteri Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Maryah Kibtiyah. Orang Mesir, ada dua orang perempuan Mesir jadi dua orang isteri Nabi. Satu isteri Nabi, satu isteri Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Jadi kemudian pendekkan cerita, dia berkahwin dengan satu orang lagi. Namanya Keturah. Ada khilaf. 3 pandangan daripada 3 agama, 3 ahli sejarah Yahudi, ahli sejarah Nasrani, ahli sejarah Islam. Kan? Stage pertama, Keturah ni wujud ke tak? Kita bahas dulu. Kan? Keturah wujud ke tak? Nanti insya-Allah saya akan bahas satu tajuk khas bab Keturah ni. Kalau orang dah bising-bising, ada orang kata merepek lah apa semua, saya akan bahas insya-Allah satu hari nanti. Saya tak kesempatan lagi. Ada yang kata Keturah itu tak wujud. Pandangan pertama. Ada berpendapat Keturah itulah nama lain bagi Siti Hajar. Dan pandangan ketiga, Keturah memang satu individu yang lain.
Kalau ikut versi ahli kitab daripada Bani Israel, keturah satu individu lain. Keturah bukan nama asal dia. Keturah bermaksud wangian. Kalau kita tengok zaman itu, tempat yang paling melahirkan wangian adalah bahagian-bahagian Nusantara. Tuan-tuan kaji mana tempat yang paling terbagus melahirkan gaharu. Gaharu tu dipakai orang Arab di sana. Tempat-tempat gaharu wangi. Keturah tu bukan nama dia, wangian. Kan? Daripada mana? Tuan-tuan tolong search nanti bukan sekarang nanti. Ni saya bagi idea dulu untuk kita berfikir je dulu. Saya tak cakap absolute berfikir. Kita jadikan bahan berfikir. Kan? Berfikir baru kita nak baca. Baru nak mengkaji. Jadi keturah tu bukan nama asal dia. Dia nama wangian. Mengikut bahasa Hebrew, kathurah itu iaitu wangian. Kan? Maknanya, dan mengikut maknanya daripada ahli sejarah Nasrani, tuan-tuan nanti pergi ke Amazon, kita sekarang boleh beli buku sendiri beli ke Amazon satu buku Abraham and Keturah Go to East, dan buku tu boleh beli online, baca. Jadi taklah kita cakap tanpa buku dan kita petikai pun tanpa buku. Go to East. Jadi anak-anak keturah ni Nabi Ibrahim suruh go to East. East mana? Pandang ulama banyak. Ada yang kata East tu memang akhir jadi bangsa Arab juga. Itu kan antara pandangan, bukan absolute pandangan. Ada yang kata jadi orang Turki. Ada yang kata memang terus ke timur jauh. Ada yang kata maknanya bercampur dengan darah-darah Aryan. Aryan tu jadi darah Parsi. Okey. Kalau anda kata bercampur dengan darah-darah Parsi, maka ada satu tokoh namanya Zulkarnain. Zulkarnain ni dia ada khilaf. Ada yang kata the Alexander the Great, ada yang kata Cyrus the Great. Kalau Cyrus the Great orang Parsi. Kalau Alexander the Great dia orang Makedonia. Makedonia maknanya orang 300 tahun sebelum Masihi. Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Kalau Cyrus the Great itulah Zulkarnain, dalam kitab Sulalatus Salitin menyebut bahawa antara keturunan raja-raja Melayu daripada Zulkarnain. Itu pun pandangan Tuan Sri Lanang. Tak betul tak kajilah tuan-tuan sekalian. Tapi paling kurang ada catatan itu. Jadi ada setengah-setengah ustaz kata, oh kita keturunan keturah. Saya tak rasa seluruh kita keturunan keturah. Macam keturunan Nabi lah. Tak semua orang kat Nusantara ni keturunan Said. Tapi ada antara kelompok-kelompok tu keturunan daripada Said, dari keturunan Nabi. Jadi kalau nak kata seluruh orang Melayu keturunan keturah pun saya tak terima. Tapi ada antara kita ni yang berdarah-berdarah keturah. Kalaulah betul go to East tu. Tuan-tuan cari buku tu beli kat Amazon. Amazon ada jual. Abraham and Keturah Go to East. Nanti tuan-tuan baca. Tahun depan saya datang, syok kita bincang kan. Taklah cakap, Ustaz ni, merepek tak pernah dengar pun kan. Okey. Jadi itu zaman Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi. Okey. Kemudian nama Nusantara ni disebut, yang moden dia bila? Yang moden 200 tahun 200 Masihi. 200 Masihi ini satu orang ahli sains namanya Ptolemy. Tuan-tuan ingat nama ni Ptolemy, nanti tulis Ptolemy. Ptolemy ni yang tulis mengenai semenanjung tanah Melayu. Dia sebut nama semenanjung tanah Melayu itu sebagai Aurera Cresani. Aurera Cresani. Dia tulis. Dia kata tempat kita ni tempat yang paling banyak emas dan juga galian-galian. Sekarang pun benda rupanya betul. Ptolemy mana dia tahu kita berpelik Kita jumpa re'es kan dekat Kedah baru ni sibuk REE lah. Maknanya galian-galian pelik. Dekat Gua Musang 3 bilion harga re'es kita kat Pahang dan sebagainya. Ptolemy sebut dan Ptolemy sebut lebih spesifik sebagai emas Aurera Cresani. Itu kurun kedua. Kurun kedua maknanya 200 Masihi. 200 Masihi Jadi itu menyebabkan kenapa orang Barat datang kemari. Anak kita kata 3 belajar, kenapa Portugis datang ke tanah Melayu? 3G kan? Gold, glory, gospel. Kan gold tu antara sebab dia
dia terinspirasi dengan idea daripada Ptolemy kurun kedua. Okey? Okey, tuan-tuan sekalian. Kemudian lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir tahun berapa? Kalau Masihinya tahun berapa? Tahun gajah kan? Tapi kalau Masihinya tahun berapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Saya selalu akan bagi tawarkan hadiah. Sebotol air mineral. Saya ada dua ni, saya boleh bagi satu. Okay. Saya selalu kalau saya bagi hadiah. Sebotol air mineral. Nabi kita lahir 570 Masihi. 570 Masihi. Okey? Maka Nabi SAW pun lahir. Ketika Nabi lahir, apa yang ada? Ketika Nabi lahir, ada dua kerajaan besar dan dua laluan besar dunia. Dua kerajaan besar dunia adalah Rom dan juga Parsi. Dua laluan besar dunia adalah Silk Road dan Spice Road. Silk Road ni laluan sutera. Laluan sutera ni bermula di Xi'an. Xi'an pergi ke Khurasan. Khurasan ni negeri Tantan. Negeri Tantan. Maknanya Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Gohit-Gostan, maknanya negeri Tantan, negeri Khurasan. Kemudian pergi pecah dua, pergi ke Parsi, Rom ataupun Parsi. Laluan rempah ni mana? Laluan rempah ni kalau sekarang mula di Guangzhou. Guangzhou dia lalu semenanjung tanah Melayu ni, Selat Melaka ni. Selat Melaka ni sampai sekarang menjadi laluan penting kapal tau. Setahun tak kurang dari 90,000 kapal sampai sekarang tau. Dulu kalau orang nak berdagang ni, dia terpaksa melalui semenanjung tanah Melayu lebih kurang 1,400 km. Daripada China tu dia pusing lalu Selat Melaka ni. Kalau dia tak nak lalu Selat Melaka, dia akan lalu dekat satu kerajaan dipanggil kerajaan, kalau Cina panggil Lang Suyur. Lang Suyur ke? Bukan. Langkasuka. Langkasuka ni sekarang Patani. Dekat situ ada segenting kera. Segenting kera ni maknanya tanah yang paling lebih kurang 40 km lah. 40 km panjang dia. Dia akan parking kapal, tarik barang-barang pakai gajah, pergi seberang sana, sewa kapal lain pergi. Itu kalau nak jimat 1,400 km. Kalau nak pakai kapal sama, kena pusing semenanjung tanah Melayu ni. Kemudian pecah dua, Rom dan juga Parsi. Di zaman Nabi lahir itu ada dua laluan besar dunia dan ada dua kerajaan besar dunia, Rom dan Parsi, dan juga laluan sutera dan laluan rempah. Jadi Nabi pun lahir 570 Masihi. So apa yang ada waktu tu? Maknanya dua kerajaan besar dunia dan dua laluan besar dunia. Jadi laluan besar dunia ni adalah kerajaan kecil-kecil tapi tak terkenal sangat lah. Dan kita termasuk laluan rempah. Rempah sangat penting tau. Rempah ni bukan saja untuk makanan. Rempah-rempah ni antibody sangat bagus. Rempah-rempah ni untuk merawat luka. Dulu perang-perang kan. Dannya luka. Saya pergi ke Patani kan, dekat Museum Naratiwat Patani ada manuskrip orang Melayu kita. Orang ilmu menyusun usus. Kalau dia perang, perut terburai, sebelum cantum disusun usus dulu. Manuskrip Melayu lama kita. Tuan-tuan boleh pergi museum manuskrip Museum Al-Quran dekat Naratiwat. Banyak manuskrip Melayu yang pelik-pelik yang tak sempat British angkut. Saya bawa balik daripada Lingga, digitalize kan manuskrip Melayu daripada Lingga. Beribu buku tuan-tuan sekalian. Manuskrip Melayu kita ni. Yang sebenarnya tanah Melayu dah habis kena angkutkan British. Lebih 20,000 dekat Leiden lah, dekat British Museum lah dan sebagainya. Saya pernah mengajar dekat Rusia kan. Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak dekat mana-mana tempat. Dekat St. Petersburg di Rusia. Antaranya undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Masalah kata apa kita? Orang Melayu ni leceh lah, apalah, lekeh lah, tak ada tamadun lah dan sebagainya. Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Sebelum kedatangan Islam kalau satu bangsa dah ada tulisan dia, bangsa tu maju tuan-tuan sekalian. Dan satu bangsa tu dah ada undang-undang bertulis, bangsa tu maju tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa kita tak tahu?
Kenapa dekat St. Petersburg di Rusia? Saya tengah buat PhD, masih lagi diajar orang Melayu hanya ada undang-undang bertulis ketika kedatangan Islam. Itu pun dia kata kurung ke-12, kan, kurung ke-11, lambat. Kan, saya jumpa. Tuan-tuan kejap lagi search Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Dulu zaman blog, saya gaji nulis blog. Saya ada kongsikan, gambar-gambar pun saya ada kongsikan. Kan? Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Tuan-tuan boleh tengok undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kan? Itu tulisan Sanskrit. Jadi orang Melayu kita ni dia bukan lekeh-lekeh tau. Sekarang ni muncul memang banyak orang boleh kongsi, maknanya media, sosial media banyak kita keluar, maknanya pasal rahsia-rahsia orang Melayu yang disembunyikan dan sebagainya. Kan? Okey. Jadi zaman Nabi SAW 570 Masihi. Okey. Jadi Nabi dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi dapat wahyu. Maka Nabi SAW mengajarkan agama Islam ni. Kan? Balighu anni walau ayah, sampaikan pada aku walaupun sepotong ayat. Kan? Maka berkembang. Rasulullah wafat 632 Masihi. 632 Masihi. Rasulullah wafat 632 Masihi. Kan? Rasulullah wafat. Ketika itu zaman di tanah Melayu ini kita ni baru ada asas-asas kerajaan Sriwijaya. Kan? Sriwijaya, tuan-tuan, tanah Melayu ini dulu ada dua tanah. Kan? Tanah Jawa dan tanah Melayu. Tanah Jawa ni Jakarta ke bawah dan Kepulauan Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera tu semua tanah Melayu tau. Sumatera tu orang Melayu. Kan Sultan Melayu dibunuh pada 1946. Kan? Sultan Melayu Sumatera tu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan Kepulauan Melayu. Ini tanah Melayu. Dan tanah Jawa Jakarta ke bawah. Sebelum wujudnya Majapahit, kerajaan Jawa, kerajaan Melayu wujud dulu, Sriwijaya. Waktu zaman Nabi itu asas-asas Sriwijaya telah ada. Nabi pun lahir, Nabi wafat 632 Masihi. 636 Masihi, sahabat bawah pimpinan Sayyidina Umar telah melancarkan serangan kepada Rom dan juga Parsi. Kan? 636 Masihi. Yang tombang dulu adalah Parsi. Parsi tombang 642. Peperangan Nahawan, seluruh Parsi tombang. Kan? Rom tak tombang lagi. Tapi Nabi kata Rom akan tombang. La tuftihannal Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaish zalikal jaish. Konstantinopel, mana Rom pasti akan tombang. Yang akan menombangkannya sebaik-baik raja dan sebaik-baik pengikut. Para sahabat berusaha menombangkan Rom. Lepas tu kita jumpa makam sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di benteng kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel tu berjaya ditombangkan pada 1453 Masihi. Allah Ustaz pening lah tahun-tahun ni kan. Macam kelas sejarah pula. Kan? Mana oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kan tuan-tuan sekalian. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni kerajaan Turki. Waktu tu Turki belum jadi khalifah lagi. Khalifah masih Abbasiyah. Tapi kerajaan dia dah makin besar. Dan hubungan Turki dengan tanah Melayu sangat rapat. Orang Turki ajar kerajaan Melayu Nusantara ni untuk buat meriam. Tuan-tuan nanti search, baca kisah meriam secupak. Secupak ni orang Melayu. Orang Melayu ni dia nak minta khalifah, maknanya Raja Osmaniyah ajar buat meriam. Jadi sebagai hadiah dia bawa ladi hitam ni, bawa pergi ke Turki. Sampai dekat Turki, raja berperang. Tak ada kat Istanbul. Lah, tak ada. Kan? Mana tak ada dekat sekitar Turki tu. Jadi untuk survival, dia jual sikit ladi hitam ni. Raja balik, tinggal secupak ni. Kan? Boleh tak nak jumpa raja? Kenapa? Kami daripada kerajaan Islam Nusantara. Raja pun jumpa, tengok kesian. Tinggal secupak je. Nak minta apa ni? Boleh tak ajar buat meriam? Kan? Mereka ajar kita buat meriam untuk lawan Portugis. Kan? Portugis tak tahan dah orang Melayu kita. Serah pada Belanda. Saya lompat-lompat biar kita nampak gambaran kan. Dan tuan-tuan biar pening nanti boleh soalan tanya saya. Kita iklan kejap, kita cerita pasal Portugis sikit. Okay? Tapi kita akan tetap bangun maknanya pada zaman Rasulullah tadi. Okay? Portugis ni datang 1511 kat Melaka. Dia tujuan dia nak kafirkan orang Melayu kita, gospel.
nak ambil kekayaan, gold, dan nak cerita dia adalah hebat, glory. Itu Portugis. Tapi orang Melayu kita ni melawan, kan? Dia bukan duduk saja, dia menentang. Saya tak namakan kita dijajah ketika itu. Yang Tombang Melaka, kerajaan Johor wujud lagi waktu tu, kan? Kerajaan daripada Merung Mahawangsa di Kedah, kan? Dan juga belah Patani apa semua tu, maknanya ada je, kan? Maksudnya Tombang Melaka, orang Melayu kita tetap melawan, dia tak tahan. Dia tak tahan, dia bagi pada Belanda. Serah pada Belanda. Belanda menguasai Melaka dan sebagainya. Oi, orang Melayu melawan lagi. Tuan-tuan kalau baca kisah peperangan Riau, kisah peperangan Riau 2, Belanda hampir lumpuh. Kan? Dia ni hantar serangan ke Pulau Penyengat, kemudian dilawan oleh pahlawan Melayu kita, Raja Haji Fisabilillah, kan? Raja Haji Fisabilillah lawan dia, tuan-tuan sekalian. Kita sambung sepazan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tuan-tuan sekalian, sambung tadi sampai mana? Perang Riau, Perang Riau 2. Okey. Portugis tawan sini tak tahan, orang Melayu lawan. Serah pada Belanda. Belanda pun tak tahan, tuan-tuan sekalian, kan? Perang Riau 2 tu Belanda hampir lumpuh, kan? Dia serang raja kita dekat Riau waktu tu, ke Pulau Penyengat. Orang Melayu kita ni, tuan-tuan sekalian, antara yang hebat adalah penyelam-penyelam tau. Orang Melayu kita ni, kita memang kepulauan, kita memang mahir dengan berenang. Tuan-tuan anak-anak, tuan-tuan sekalian, hantar kat berenang, kan? Bukan saja sunnah, darah kita ni memang darah orang air namanya. Maksudnya orang terror berenang lah, Maksudnya tune sikit, ajar sikit, insyaAllah boleh. Antara yang orang takut penyelam-penyelam Melayu. Menyelam, kalau sekarang panggil free diving, kan? Mana tahan nafas. Dan sampai sekarang pun kita dikagumi, walaupun setakat ni orang Melayu bajau, kan? Bajau boleh 20 minit tanpa gas atau silan, within one breath 20 minit atau silan. Tak ada training ke apa, tak ada, kan? Antara yang dia takut adalah penyelam-penyelam Melayu kita, sebab kita menyelam tebuk kapal Belanda ni, tenggelam atau silan. Perang Riau 2. Lagi, tuan-tuan sekalian, dikejar Raja Haji Fisabilillah daripada Pulau Penyengat sana sampai ke Melaka. Melaka ni dah dikepung, tinggal nyawa-nyawa ikan saja. Kalau tidak entah siapa pengkhianat, dulu tak ada telefon, kan? Boleh pergi bagi tahu Belanda dekat Batavia sana tu. Batavia sekarang Jakarta. Dia kata, Melaka dah nyawa-nyawa ikan ni. Maka diam-diam datang, ambush Raja Haji Fisabilillah di Teluk Ketapang kat Melaka. Itu syahid kat Teluk Ketapang tu. Sebab tu kan tangan kanan dia pegang badik dan dia sedang baca kitab Dalailil Akhirat. Waktu subuh kena ambush. Syahid kat sana tu. Kan? Belanda tak tahan. Tuan-tuan sekalian, kemudian kurun ke-18 dekat Perancis sana ada satu orang tokoh namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte pergi tawan Belanda. Belanda dah tak ada negara. Raja Belanda William lari pergi British. Jadi jajahan Belanda di seberang laut macam mana? Jajahan Belanda seberang laut macam mana? Maka William kata, British kau ambil lah. Itulah British atas tanah Melayu. Sebab Belanda tak ada negara, kan? Jadi Perancis cuba datang, tapi British ambil alih. Itulah British tak datang, kan? British datang kat sini, dia kata, wah, bukan main, patutlah korang bukan main lagi ada kat sini, kan? Banyak reta sini rupanya, kan? Oh, dia shock, dia ambil daripada tanah Jawa, daripada tanah Melayu, dia angkut. Napoleon Bonaparte kalah dekat Perancis. Kalah, bagi balik negara Belanda. So Belanda ada negara balik. Jadi Belanda sudah minta pada British balik, bagi kat balik negara aku seberang laut. Tapi British dah syok sebab ambil harta-harta ni, dah syok, kan? Jadi diserah pada Belanda. Diam-diam British buat perjanjian dengan raja-raja tanah Melayu. Maka Belanda marah, kau apa hal, kan? Buat perjanjian pula. Ginilah sebab pun mengenang jasa British. Singapura ke atas kau ambil, jangan kacau jajahan yang lain.
Lingga, Kepulauan Riau, Sumatera, Jawa semua ni, itu aku punya. Itulah berlaku perjanjian Anglo-Dutch 1824. And diserahkan British semua, tanah Melayu, tanah Melayu ni kepada British. Kemudian yang lain Belanda ambil. Itu terpecahnya. Raja Melayu kita dekat Lingga, bendahara di Pahang, Temenggung di Johor. Dia pecahkan. Jadi kemudian British lantik bagi mana bendahara dan juga Temenggung sebagai raja. Raja berada di Lingga, Raja Melayu kita. Waktu Jepun menyerah, jadi kita tunggu British datang dekat belah-belah maknanya tanah Jawa, terus isytihar merdeka. Waktu tu orang Melayu Lingga fikir, kan Melayu tak, tanah Melayu sebenarnya tak merdeka lagi. Kita nak buat negara sendiri ke nak ikut Indonesia? Nak ikut Indonesia ke nak apa nama? Sebab tu Kepulauan Riau antara yang akhir ikut sertai Singapura, Indonesia. Sebab tu nak ikut Indonesia ke nak merdeka sendiri. Tapi dia orang tak confident. Kalau confident, tanah Melayu Lingga tu semua tanah Melayu tu, Kepulauan Riau tu. Tapi tak confident. Kita sini tak merdeka lagi, kita ber-British. Ikut Indonesia lah. Itulah bermulanya berakhirnya kerajaan Melayu Lingga tu. Yang masih ada belah kita lah. Gitu. Okay, balik zaman Nabi SAW tadi. Okay. Jadi Nabi, ketika zaman Nabi itu permulaan Sriwijaya di sini. Maknanya Sriwijaya tanah Melayu. Jadi kemudian zaman Sayyidina Osman menghantar utusan mengislamkan dua-dua laluan. Laluan Sutra dan juga laluan Rempah. Ditemui dua makam sahabat di Yugur, Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Ditemui makam sahabat dekat laluan Sutra, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abi Waqqas dekat Guangzhou. Dia bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas meninggal dekat Madinah. Kalau ikut Muwatta kitab Imam Malik. Tapi dia adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Di depan makam tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China dan laluan sini. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China, tuan-tuan. Kemudian kita kena tipu dengan British yang ke buku-buku kita. Macam mana India laluan sutra boleh Islam, Goa boleh Islam, China boleh Islam, tengah-tengah ni missing. Tak Islam tengah-tengah ni. Kan mustahil, tuan-tuan. Ikut sejarah pun mustahil. India boleh Islam, Goa laluan sutra, laluan Rempah. China boleh Islam, tiba-tiba tengah ni tak ada. Kau dapat Islam kurang 12. Kan mustahil tu. Kan mustahil, tuan-tuan. Jadi maknanya diislamkan. Dan ketika zaman Nabi SAW, Nabi ada menyebut di akhir zaman nanti yang akan menyemarakkan Islam daripada sebelah timur. Oleh kerana hadis disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu alam. Mungkin India, mungkin Pakistan sekarang, mungkin Nusantara kita ni, mungkin China. Sebab itu para sahabat mengislamkan bangsa-bangsa timur. Dia bukan saja Islam berdagang tu. Dia purposely sebab Nabi sebut akan berkibar panji hitam, rayatus sauda min qibalil masyriq, daripada sebelah timur. Daripada laluan sutra ni dipanggil negara-negara Khurasan. Negara Khurasan juga ada panji-panji dia. Saya baru balik Afghanistan dalam kajian sejarah, tuan-tuan sekalian. Dekat sana mereka dah kimbarkan panji-panji putih. Belah kita Nabi sebut panji hitam, sebelah sana panji putih. Dia putih, dia tulis la ilaha illallah. Kita panji hitam belah sini. Dia menarik dia. Itu akhir zaman. Sebab tu mereka mengislamkan panji-panji belah mana bangsa-bangsa timur ni. Antaranya kita lah, alhamdulillah kita dapat Islam. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kerana besok peperangan akhir zaman antara orang beriman penyembah Allah dan juga penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal akan berakhir dekat Palestin itu. Barulah kita masuk tajuk kita. Tadi tu mukadimah aja baru semua. Baru masuk tajuk kita.
Ni baru masuk. Kaitan Melayu dengan dengan Palestin sana. Masuk. Ini tuan-tuan nampak kenapa kan? Kenapa why? Kenapa? Tuan-tuan sekalian Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi kalau nak cerita kaitan orang Melayu kita ni dengan bahagian Palestin, memang saya dah cerita tadi lah. Jenazah yang ditemui kan. Bab keturah saya tak bincang maknanya detail lagi, insya-Allah. Saya tak sempat lagi nak betul-betul bahas dia kan. Agak sibuk kan. Banyak ustaz-ustaz yang dah bincang, ada prof dah bincang, tapi kesian kena hentam sebab maknanya buku-buku dia tak cerita lagi. Mungkin belum lagi lah. Saya dah standby semua tapi tak sempat nak cerita. Kan? Itu belum lagi kisah orang yang antara membawa orang Melayu kita ni pergi ke Aqsa yang terkenal adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus ni dia gelaran Kudus. Kenapa dia gelar Sunan Kudus? Sebab dia membawa orang ke Al-Quds. Kan? Masjid dia, madrasah dia dan juga rumah dia batu asas daripada Masjid Al-Aqsa, Al-Quds. Kan? Sunan Kudus. Kan? Bangsa Jawa memang rapat dengan bangsa Melayu, tuan-tuan sekalian. Dia kan tanah Jawa, tanah Melayu kan. Tuan-tuan sekalian, antara orang Melayu dengan orang Jawa, orang Melayu dapat Islam dulu, kan? Dan kemudian Jawa Islam dah juga, tapi maksudnya tak sebanyak, sebab orang Melayu dah dikajak-kajak Melayu. Melaka, Aceh, Filipina dan sebagainya itu semua kepulauan Melayu kan. Jadi awal kurun ke-15, kerajaan Uthmaniyah, pada itu belum khalifah lagi raja, dia utuskan 3 orang pendakwah besar tengok perkembangan Islam di laluan rempahnya. Kan? Kemudian dia kata balik 3 orang ni bagi satu, maknanya nak salah bahawa report lah, macam report kan. Syekh Maulana Ibrahim, Maulana Ishaq dengan satu orang lagi bahawa tanah Melayu ni banyak settle. Yang belum settle adalah tanah Jawa sebab wujudnya kerajaan Hindu Majapahit. Kan? Jadi dihantar 9 pendakwah awal pergi ke tanah Jawa. Belum Wali Songo lagi. Kan? Antaranya tuan-tuan nanti search nama Syekh Shubakir. Syekh Shubakir itu antara 9 yang awal. Kan? Dia kata kawan-kawan kami syahid di Timur Tengah dengan pedang. Kami pendakwah di sini syahid dengan sihir. Syekh Shubakir itu terkenal dengan melawan sihir. Dia bersihkan dulu. Barulah sihir-sihir telah bersih, datang 9 orang pendakwah gelombang kedua dipanggil Wali Songo. Baru 9 orang pendakwah kedua. Dan tuan-tuan sekalian, mereka 9 orang ni berusaha mengislamkan tanah Jawa. Sunan Ampel dengan pergi ke mana raja-raja, keluarga diraja. Sunan Kalijaga dengan kemasyarakatan. Sunan Gunung Jati dengan panglima perang dia. Sunan Gresik dengan dakwah orang-orang laut. Dia punya kemuncak mana? Dia punya kemuncak akhirnya berjaya mewujudkan kerajaan Demak mengalahkan kerajaan Majapahit. Islamlah satu Nusantara, mana tanah Jawa dan tanah Melayu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Sultan pertama digelar Al-Fatah. Kalau di bahagian Timur Tengah sana, bahagian belah sana, dia ada Muhammad Al-Fatih sebab mengislamkan Konstantinopel. Sini ada Al-Fatah sebab mengislamkan kerajaan Hindu Majapahit. Kita ada Al-Fatah tau. Kita tahu itu lebih kurang satu zaman tu, lebih kurang. Al-Fatah dengan Al-Fatih lebih kurang satu zaman. Sana gelar Al-Fatih, sini Al-Fatah. Melaka Tombang 1511. Kerajaan Demak antara yang bantu Melaka lawan Portugis. Sebab tu kan ada pantun kan, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Sultan kedua Demak, Sultan Pati Yunus, syahid dekat Melaka lawan Portugis. Nanti tulis Sultan Pati Yunus. Cuba cari sejarah dia. Sebab itu Hantuah kata takkan Melayu hilang di dunia. Dia ada sambungan dia, tapi tak ramai orang tahu. Saya beritahu malam ni, selagi Jawa ada di belakang.
Takkan berlalu dunia selagi jauh ada di belakang. Okey. Memang rapat antara hubungan dua tanah di Nusantara gitu. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, besok dekat akhir zaman akan berlaku satu peperangan besar. Ada 3 figura penting. Figura ni maknanya tokoh penting. 1 Imam Mahdi, 1 Dajjal, 1 Nabi Isa. Gelombang pertama adalah keluarnya zahir Imam Mahdi. Okey, orang ni beria banyak nak mengaku di Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bukan satu jawatan yang cool tau. Macam aku Imam Mahdi man, come on Dia bukan satu jawatan yang cool. Dia tanggungjawab berat. Gelombang pertama, dia kena perangi raja-raja yang teruk ni lah. Raja-raja Islam yang teruk untuk tunduk kat dia. Bukan senang tau. Nak perang Raja Saudi dengan Syria, dengan Jordan, kan senang tau. Kan? Saya pun heran kenapa orang suka ngaku Imam Mahdi. Kan? Macam cool lah, macam Imam Mahdi man. Macam tu kan. Padahal berat tanggungjawab tu. Gelombang kedua kena berperang dengan negara-negara kafir. Lagi susah. Kalau negara kafir sekarang mana? Amerika, Rusia. Kan senang ke? Susah tu. Menang. Dah menang-menang lebih kurang 7 tahun, datang satu orang bernama Dajjal. Dajjal ni gelarannya Al-Masih. Dalam dunia ni ada 2 orang saja gelaran Al-Masih. Satu Dajjal, satu lagi Nabi Isa. Sebab apa? Dua-dua ni Allah bagi kelebihan yang sama. Nabi Isa boleh turunkan hidangan di langit, Dajjal boleh turunkan hidangan di langit. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa boleh ubat penyakit pelik, Dajjal boleh ubat penyakit pelik. Sebab tu waktu Dajjal keluar, Nabi sebut jangan kamu berharap untuk jumpa dengan dia. Jangan. Bertembung, tawakal pada Allah. Tapi jangan, aku kuat iman, mana pergi, jangan. Fitrah dia besar. Besar fitrah dia. Katakan datang kat ibu-ibu kakak kan. Dia kata, Kak, saya nak jadi kakak muda umur 17 tahun. Kakak ni berdengkuk, lutut sakit Okey, tak apa. Saya bagi lutut 17 tahun, pinggang macam 17 tahun, cantik macam 17 tahun. Ya, kejal. Ya, cik. Betul. Betul, cik. Cik tak percaya? Ya, kejal. Kau jangan main jal. Betul. Pelin. Sehat macam 17 tahun. Susah tu. Susah. Lepas tu Nabi kata, jangan harap untuk berjumpa. Kuat mana iman kita, belum tentu kita tahan. Waktu tu tuan-tuan sekalian, Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, ahli kitab akan bersama orang beriman masuk Islam. Sebab ahli kitab dia tak akan sembah syaitan. Yang akan bersama-sama orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli kitab akan bersama orang Islam. Waktu tu susah. Tapi susah pun tak lama, 40 hari je. Tapi 40 hari tu rasa lama. Satu hari pertama rasa setahun, 2 hari pertama, maknanya hari kedua rasa sebulan, hari ketiga rasa seminggu, barulah sehari begitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Isa. Ini 3 figura penting. Lepas tu Nabi Isa. Nabi Isa memimpin umat Islam. Nabi Isa turun daripada Manaratul Baida, menara putih. Jadi ketika itu Imam Mahdi pun dah macam tak mampu nak kawal. Siapa bersama Imam Mahdi? Dia dan juga ahli-ahli yang bersama-sama dia daripada Panji Hitam, daripada timur. Tuan-tuan tak boleh nafikan tuan-tuan anak timur. Tuan-tuan suka ke tak suka tuan-tuan anak timur? Kita ni anak timur. Adakah kita ke tak? Wallahu alam. Tapi kita anak timur. Kita kena faham benda tu. Jadi ketika itu bergabung Nabi Isa, Imam Mahdi dan orang-orang bersama-sama ni berjuang, lawan. Dan ketika itu peperangan sengit. Kita baca sebab happy ending dia. Sebab dah kalah lah tu, kena bunuh. Happy ending. Tapi dua-dua tu mempunyai kelebihan yang sama-sama kuat. Siapa yang menang? Yang menang yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sebab Nabi Isa tu, tapi yang dibantu. Peperangan tu sangat. Dajjal bukan kaleng-kaleng juga tau. Kelebihan dia. Lepas tu peperangan sangat. Banyak yang syahid. Wayuqtalud Dajjal, dan Dajjal dibunuh di Babun Lud, di pintu Kota Lud. Kota Lud ni 15 km daripada Tal Abib.
Kan orang Yahudi ni dia percaya tau. Orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, oleh kerana banyaknya nabi-nabi diutus daripada bangsa Bani Israel, nature percaya benda gaib tu memang banyak kat dia. Sampai dia khurafat. Dia terlalu khurafat. Dia paling khurafat daripada mana-mana bangsa di dunia. Badan dia penuh tangkal tau. Dulu kan era Sharon kan koma 5 tahun. Saya tanya dia, come on, kau pun tahu dah brain death. Orang tu mati dah, consider mati lah. Tapi kenapa kau simpan? No. Dia kena sihir orang Islam. Kita tengah cuba ubat dia. Dia betul dia. Lepas tu lepas 5 tahun dia isytiam memang era Sharon mati kan, saya cakap dia, apa macam? Kan? Mati dah sekarang. Kita tak boleh lawan lah sihir orang Islam ni. Dia kuat lah kan. Dia percaya era Sharon tu kena sihir. Dia memang khurafat. Tuan-tuan, kenapa budak kecil baling batu, dia boleh tembak budak tu? Sebab bagi dia kena batu tu sway. Kena batu tu Allah sway lah hidup. Biar aku tembak budak ni. Dia bukan takut sangat batu, bukan sakit sangat batu, tapi dia ada pahaman macam tu. Dia memang pelik tuan-tuan sekalian. Saya kalau pergi sana, saya suka menyakat dia. Kalau saya pakai cincin, saya jarang pakai cincin, tapi kalau pakai cincin, saya suka menyakat dia. Kau tahu tak? Cincin aku ni kan, malam-malam kan, dia boleh mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Jual lah kat aku. Mana boleh. Dia suka cerita macam tu. Seprofesional mana tuan-tuan sekalian. Dia memang khurafat. Lepas tu Dajjal keluar, dia boleh percaya Dajjal. Seprofesional mana pun. Jadi Dajjal dibunuh di Babun Lut. Dan Yahudi buat pengkalan tentera dekat Babun Lut tu. Sebab nak protect Dajjal. Kan? Ada tahu tuan-tuan sekalian. Nabi sebut, besok dekat akhir zaman waktu peperangan Dajjal, semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Nih, Yahudi ada kat sini ni. Bunuh dia, tangkap dia. Yahudi yang menyembah syaitan ya. Kecuali satu pokok bernama Gharqad. Dia tanam pokok Gharqad. 2012 kempen tanam pokok Gharqad kat Israel. Gharqad kan. Kita jangan tanam pokok Gharqad dekat Putra Haid ya. Nanti Yahudi menyorok begitu. Kan jadi dia memang macam tu. Jadi dibunuh Dajjal di situ. Kan? Dan tuan-tuan sekalian, apa hubungan kan? Maknanya kita sana hubungan kalau dalam hadis adalah panji-panji hitam daripada belah timur. Kan? Kita mungkin nak mengelak bercerita supaya tak nak ada orang yang obses, akhirnya jadi macam halunisasi. Kita nak cerita punya, tapi benda tu memang wujud. Lepas itu daripada hadis Nabi SAW. Cuma kena dengan ilmu lah. Jangan obses terlalu sampai halunisasi, sampai ngaku Imam Mahdi apa, jangan. Dengan ilmu. Kan? Tapi kena bersedia tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan, saya nampak akhir-akhir ini dengan sendiri seolah-olah Allah menyediakan. Tiba-tiba orang Melayu kita macam, kita tak tahu, mungkin Timur tu bukan kita, wallahualam, tapi kita bangsa Timur. Tiba-tiba orang kita jadi macam, alhamdulillah, tok masjid ni penuh tuan-tuan sekalian. Kan hari penuh macam ni kan? Hari penuh kan? Macam ni kan? Maksudnya, memang anak-anak muda pelik tau, balik pada Islam. Memanah berkuda tuan-tuan sekalian. Uish, cambah macam apa kat Malaysia ni kan? Memanah berkuda. Orang Arab pun kemahiran tu tak berapa ada dah sekarang. Orang kita ikut pertandingan. Antara yang mencipta nama juga kat dunia memanah berkuda orang Melayu kita. Kan ikut pergi mana-mana memanah berkuda pertandingan orang Melayu kan. Menang tau kat dunia pun. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kan? Maksudnya kita paling kurang step pertama wujudkan awareness, kesedaran. Aku ni bangsa Timur, ada janji Nabi SAW mengenai bangsa aku. Doa untuk kita dan keturunan kita. Tuan-tuan jangan lupa doakan anak-anak menjadi anak soleh. Kalau bukan mungkin zaman kita, siapa tahu untuk anak-anak kita. Kan? Kalau anda kata orang zaman dulu tu berusaha untuk menombangkan kota Konstantinopel berdasarkan hadis Nabi SAW. Sahabat dia zaman sahabat tau. Lepas zaman sahabat tak berjaya, zaman tabi'in. Lepas tabi'in tak berjaya, zaman tabi'in. Selama 700 tahun tuan-tuan sekalian. Hadis itu dipegang dengan yakin. Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih berjaya tombangkan. Sebanyak 23 kali operasi yang gagal menombangkan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih adalah operasi yang ke-24. Kan? Berjaya. Kan? Begitu juga dengan janji Nabi SAW mengenai orang-orang Timur ni. Jadi paling kurang kita doakan zuriat kita. Juga kita doakan. Kan? Kemudian kita doakan juga mengenai maksudnya diri kita. Orang jadi orang soleh, jadi orang soleha. Kan? Kemudian tingkatkan ilmu. Ilmu kena tingkatkan. Ilmu, kan? Banyakkan baca, banyakkan dengar kuliah-kuliah agama. Surau penuh kan? Kempen kan tuan-tuan sekalian. Biar orang banyak datang ke surau. Macam hari ini penuh alhamdulillah. Banyakkan surau, banyakkan.
Kempen kau orang datang surau. AJK pula kreatif kan, macam mana orang nak ramai kat surau. Tu AJK pula maknanya macam mana nak buat biar banyak lagi orang datang ke surau ni. Kan? Maknanya bagai-bagai media yang ni war-warkan. Tolong war-warkan. Ada kuliah ni, ada kuliah ni. Siapa yang tanya kan? Yang dengar kita ni, tuan-tuan yang ini semua satu perjuangan lah saya kata. Begitu juga maknanya selain daripada tu, kesihatan jaga, makan jaga, biarlah bersenam lah ya kan. Ni beria-ria kan, Dajjal lawan lah apa semua, tapi tak fit tuan-tuan sekalian. Badan bagi sihat. bagi sihat badan. Sebab kesihatan tu benda yang disebut supaya kita jaga kesihatan. Kalau tak kita pun, anak kita tengok kita jaga kesihatan, maknanya dia dapat contoh yang bagus pada kita kan. Selain daripada itu, saya nak cadangkan hafal surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Dan zikirkan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang menghafal surah Kahfi aman daripada fitnah Dajjal. Kalau tuan-tuan boleh hafal lagi bagus, lepas ayat akhir ada doa yang Nabi ajar. Kan innaka Hamidum Majid, ada doa, banyak versi. Mana boleh belajar? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca doa tu, doa tu pendek je. Lepas ayat akhir, lepas selawat Ibrahimiyah tu. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, dalam bab Palestin ni kita doa. Doakan, jangan lupa dalam doa kita. Kalau boleh bantu, mampu dengan kewangan, bantu dengan kewangan. Tak mampu dengan doa. Orang kita ni tuan-tuan sekalian, saya sebagai penutup dia, saya nak cerita. Ini fakta tau, bukan kita psycho sikit-sikit kata orang kita hebat ke apa semua kan. Okey. Orang Arab ni dia memang terkenal dengan orang. Quran pun sebut al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Arab kalau tak beriman paling kufur, paling munafik kalau tak beriman. Sebab tu sejarah orang Arab penuh dengan perkhianatan. Sebab tu kalau saya dengar ada orang ceramah kan, orang Melayu ini pengkhianat, saya tak setuju. Pengkhianat global, sifat manusia. Ada kat mana-mana pun. Tapi kalau bangsa yang khianat, Allah sebut kau tak beriman, ini kau tak beriman tau. Jangan jumpa orang Arab marah pula. Kau kan munafik kan, jangan. Maknanya kau tak beriman. Orang Yahudi terkenal dengan Quran pun sebut, psikologi Yahudi pun sebut. Saya ada buku banyak. Saya tetap bulan hampir kita pergi ke sana. Sebab dia jadi hamba, kena halau di sana kemari daripada zaman Firaun. Dia darah dia ada darah penakut. Gen dia darah penakut. Dia jadi hamba berapa kali dengan Nabucodonosor Iraq, dengan Firaun. Pergi ke Spanyol, kena halau di Spanyol. Dekat Rusia kena halau sebab kena tuduh bunuh Raja Rusia. Dia aman duduk kat negara Islam, tuan-tuan sekalian. Tengok sejarah, dia aman negara Islam dia duduk. Jadi orang Yahudi ni dia memang dalam Quran Allah sebut macam mana ketika Nabi Musa ajak dia berperang, Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kau pergi boleh tak perang seorang-seorang, kami tunggu sini. Nanti kalau dah menang panggil ada Yahudi. Quran sebut benda itu. Orang Melayu tuan-tuan sekalian, dia ada satu yang dipanggil amok. Amok ni satu stage, orang Melayu tak agak-agak, tapi satu stage dia nekat. Tuan-tuan sekalian, amok ni bukan mengamuk yang bini kita mengamuk maling pinggan, bukan. Itu mengamuk. Amok ni satu perasaan yang dia tak takut mati dah. Itu ada pada bangsa Melayu je tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan baca psikologi dia. Perkataan amok dalam Inggeris punya kamus pun berasal daripada perkataan Melayu. Perkataan amok tu. Orang Melayu kita kata agak-agak, sengit-sengit, tolak ansur, apa semua kan. Tapi sampai satu stage, jangan. Sampai satu stage, dia tak kira dah. Itu ada pada darah orang Melayu. Ini bukan kita, sebab kita orang Melayu, kita bercerita, tak. Itu fakta tuan-tuan sekalian. Itu diakui oleh psikologi. Kat dunia pun akui benda tu. Jadi orang kita ni tak, sebab tu orang Melayu ni kalau dipimpin dengan orang yang betul, dia menjadi hebat. Sebab dia ada satu yang mana berani luar biasa orang Melayu ni. Jadi tuan-tuan sekalian, selain daripada itu maksudnya kesedaran pentinglah. Wawarkan untuk kesedaran, balik pada agama. Balik kepada pegangan agama, balik pada akidah yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah.
balik kepada pegangan yang maknanya akhlak yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita, ahli keluarga kita, negara kita dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja insyaallah. Aku luqauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawz taghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya malam esok saya akan bertolak ke Iraq, kemudian sambung ke tanah Parsi. Saya balik lambat 8 bulan. So saya pun doakan tuan-tuan sekalian supaya apa yang tuan-tuan buat semua Allah pemudahkan. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. الحمد لله.